أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam, dan dikurniakan dengan berbagai nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur kepada Allah taala. Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kamu bilang nikmat Allah kepada kamu, nescaya tidak akan terhitung. Dan mohon maaf kerana agak kelewatan sedikit, bukan sikit, banyak. Masalahnya dah bawa kereta kat masuk highway, wallet pula tinggal, patah balik. Lebih kurang 1,5 jam kat tu makan masa. Masuk highway tak teringat. Hari ni gayo, memang jam. Jadi Alhamdulillah sampai juga. Mudah-mudahan sikit masa yang Allah Ta'ala peruntukkan pada kita pada malam ni, mudah-mudahan memberi manfaat insya-Allah Ta'ala. Dan saya tadi ni tengah berkecapui tu tak? Kelam kabut. Capai kitab, entah apa kitab pun tak tahu ambil. Ingat dah buka, tinggal pula dalam kereta. Biarlah jadi apa yang teringat, yang itulah yang saya sebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu arda tentang Islam. Dan dia beritahu, "Ya Rasulullah, beritahu kepada aku suatu perkara berkaitan dengan agama dan amalan ini, yang kalau aku tanya, aku tidak lagi memerlukan soalan lain untuk aku tanya kepada kamu." Maksud dia apa? Soalan ni kalau jawapan daripada Nabi SAW itu menyeluruh sifatnya. Dan sudah tentulah Nabi SAW jenis seorang manusia yang kalau bercakap ringkas, padat. Dan Nabi SAW mengetahui keperluan daripada orang yang bertanya dengan dia. Dia tahu orang ni apa keperluannya, orang ni apa keperluannya, sahabat ni apa keperluannya, dan apa kekuatan masing-masing. Nabi tahu. Seperti mana yang berlaku kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda. Bila diriwayatkan Abu Darda radhiyallahu anhu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan aku menjadi orang yang kaya dan orang yang saleh, orang yang paling kaya dan orang paling bertakwa." Nabi senyap, tak mendoakan. Kemudian dalam masa yang lain tanya lagi, "Ya Rasulullah, doakan aku jadi orang yang paling kaya dan paling bertakwa." Tidak juga. Kali ketiga pun sama juga, Nabi tidak mendoakan. Maka dia sedar. Mungkin wallahu alam, kalaulah ditakdirkan Abu Darda radhiyallahu anhu kaya, mungkin dia lupa diri. Maka Nabi SAW nampak kelebihan pada Abu Darda adalah dalam keadaan dia sedia ada sekarang itu, masa itu. Itu sesuai dengan dia dah. Maka dia menjadi manusia biasa seperti mana ketika itu. Dia tak jadi kaya. Bahkan kalau Nabi SAW mendoakan, boleh. Dan Nabi pernah mendoakan beberapa orang sahabat menjadi orang yang luar biasa, harta benda dengan kekayaan, di samping ada nilai keberkatan. Itu hasil daripada doa Nabi. Dan sahabat ni kadang-kadang tidak minta pun Nabi doakan. Nabi doakan. Antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan beberapa orang sahabat yang lain. Jadi yang ni dia minta satu perkara tentang kebaikan
Yang kalau ditanya dan dijawab oleh Nabi SAW tidak memerlukan persoalan yang lain. Apa jawab Nabi? Maka Nabi SAW menyebut, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah. Oh, tu menyeluruh tu. Kan? Beristiqamah dengan apa? Istiqamah dengan iman. Istiqamah dengan Islam. Nak perlu soalan apa lagi dah? Kan? Semayang itu istiqamah dengan iman. Puasa segala yang diwajib oleh Allah Ta'ala itu semuanya perkara yang wajib diistiqamahkan, maka kita akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Satu benda yang sangat besar. Istiqamah satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Kan? Yang disebut juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah Ta'ala firman, istiqamahlah seperti mana perintahkan kepada kamu, kemudian jangan kamu ikuti hawa nafsu kamu. Sebab ramai manusia, dia dua saja. Kalau tidak istiqamah dengan perkara agama, maka dia pasti tewas dengan hawa nafsu dia. Itu satu benda yang pasti dah. Kalau tak pegang agama, agama ni ibarat benteng kita, pagar kita, perisai kita. Agama ni, segala-gala amalan agama itu perisai bagi kita. Antara yang paling hebat sekali adalah solat itu sendiri. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar. Ada ulama sebahagian yang menafsirkan keji di situ maknanya zina. Jadi orang yang semayang, insya-Allah terpelihara jauh daripada perkara zina. Zina bukan benda kecil. Zina ni benda besar, berketurunan. Dia punya kesan. Ya, kesan dia berketurunan. Berapa ratus tahun tak tahulah. Sekali zina, dia keluar anak zina, lepas tu anak zina tu pula tetap ada kesan sebagai keturunan zina dia. Tak salah lah anak tu, salah ibu bapa dia, tapi kesan dia. Ikut statistik yang saya dengar, daripada di antara 2011 ke 2015 tak silap saya, anak zina yang dilaporkan, yang dicatatkan, yang tak dilaporkan tu tak tahu cerita lagi, mungkin separuh daripada itu. Kan? Berapa banyak? Dikatakan lebih kurang 55,000. Banyak tu. Kan? 55,000. Ini daripada tak adanya pegangan agama, apalagi nak cerita tentang istiqamah. Berapa ramai orang yang ada semayangnya sekali seminggu Jumaat. Ada kadang-kadang 2-3 kali seminggu. Kadang iyo, kadang tidak. Yalah, so tak semayang pun ada. Namanya Islam. Dia tak semayang. Pasal apa tu? Di antaranya kita boleh tengok kesan daripada berlumba-lumba mencari harta, berlumba-lumba mencari dunia. Dan Nabi SAW menyebut ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ni manis dan hijau, selalu dicari oleh orang. Manis ni kan sedap, cari di lumba-lumba oleh orang. Tanafus, itu ada sebut dalam hadis. Manusia berlumba-lumba untuk jadi kaya. Manusia berlumba-lumba untuk dapatkan harta benda yang melimpah ruah. Siapa tak seronok jadi kaya? Kaya syok tuan. Syok. Fikir apa dah. Tapi apakah kaya itu segala-gala? Apakah kaya itu dengan ketenangan duit? Tak. Tengok saja apa yang berlaku kepada Qarun. Qarun dapat apa? Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar menghadap masyarakatnya dengan bangga dengan kekayaannya. Mana? Bangga, sombong. Dalam keadaan qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin 'azim. Orang-orang yang berkehendakkan hidup dunia mengatakan apa, kan elok aku jadi macam Qarun, kaya macam Qarun. Sesungguhnya Qarun ni untung waktu nasib dia, baru untung jadi Qarun ni, kata dia.
Sedangkan Qarun tidak beriman. Qarun ni bahkan kufur kepada Allah Ta'ala, memusuhi utusan Allah Ta'ala. Siapa utusan zaman dia? Musa alaihissalam. Bahkan ada riwayat mengatakan Musa alaihissalam dengan Qarun tu sepupu. Qarun tu sepupu pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa tak kaya pun, padahal sepupu kan dia boleh pergi kat Qarun. Qarun bagi projek sikit, tak ada kan? Bagi sikit kaya kat aku, tak ada. Sebab dia tahu Qarun itu orang yang kufur. Dia tidak mencita-citakan hidup seperti mana Qarun. Tapi orang berkehendak dunia, tu kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalam orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia semata-mata. Apa dia? Dia kata, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Elok kalau kita jadi macam Qarun. Qarun dilaknat Allah Ta'ala kerana kesombongan yang ada kekayaan pada dia. Disebut dalam ayat Quran, Allah Ta'ala rakamkan kesombongannya. Dia kata apa? Aku ada kekayaan ini, harta benda aku banyak, itu bukan kerana apa? Kerana kepandaian aku sendiri. Kepandaian aku. Sedangkan Allah Ta'ala yang maha bijaksana, Allah Ta'ala yang maha perkasa. Kalau Allah tak bagi, tak ada apa kat kau. Dia tak rasa begitu. Jadi kita sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan banyak perkara dalam hidup kita supaya kita tidak lupa. Tidak lupa dengan Allah Ta'ala. Allah yang mencipta kita, Allah yang akan mengambil balik. Yang tu maksud kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Manusia makin lama makin lupa, makin lama makin jauh daripada agama. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Allah kata apa? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah Ta'ala kata, maka akan nanti ada satu generasi yang menggantikan generasi yang sebelumnya. Generasi yang mengganti tu, mana sebelum tu bagus, yang mengganti tu teruk. Macam mana? Allah Ta'ala kata khalfun adha'us salah. Satu generasi yang mensia-siakan salat. Satu generasi yang sentiasa mengikut dan tunduk kepada hawa nafsu, wattaba'us syahawat. Ini generasi yang kita tengok hari ni. Apakah generasi yang disebut oleh Allah Ta'ala itu telah berlaku zaman kita sekarang? Ya, berlaku. Mudah-mudahan bukan kita. Itu yang penting. Sebab tu alhamdulillah tuan-tuan kan. Alhamdulillah Allah Ta'ala menggerakkan kita. Kaki kita mudah melangkah ke surau, ke masjid, ke majlis ilmu. Itu beruntung. Itu Allah Ta'ala pilih. Kita patut rasa bangga. Itu bukan maknanya kita ni rasa selamat dan satu bentuk jaminan bagi kita di sisi Allah Ta'ala dan akhirat. Tidak. Tapi paling tidak kita rasa untung lah. Kita rasa logo lah sikit. Allah lorongkan kita ke jalan yang sepatutnya. Apalagi dalam keadaan umur kita semakin meningkat, umur kita semakin bertambah. Mati tidak kira tua ataupun muda. Tapi yang pasti bila setiap kali kita bertambah umur, macam sekarang kita dah masuk tahun baru Hijri, baru lagi. Karena setiap kali tahun baru bermakna umur kita semakin bertambah. Jangan kata tahun, setiap hari, bahkan detik dan saat bertambah, itu mana bertambah umur kita. Kita merasa umur kita bertambah bila masuk tahun baru. Hakikatnya tidak. Setiap hari yang bertambah, setiap itulah kita, umur kita semakin bertambah dan bermakna kesempatan kita semakin sempit dan kurang. Kesempatan kita makin sempit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه في ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. Nabi SAW beritahu besok di akhirat kita tidak akan ke mana-mana sehingga kita selesai ditanya tentang 4 perkara. Banyak persoalan-persoalan yang akan ditanya kepada manusia besok. Tapi antara yang terpenting yang akan ditanya, yang mau tidak mau dalam hidup kita ada benda tu. Yang pertama ditanya oleh Allah Ta'ala tentang umur kita. Semua ada umur, semua ada kehidupan. An umrihi fima afnah. Umur kita tu kita manfaat untuk apa? Umur.
Itu saya sebut tadi alhamdulillah. Masa-masa kita macam tadi kan. Mungkin tak tahulah. Mungkin Sanusi lah sebut kan. Saya lambek tadi ni kan. Kalau katakan saya lambek, tuan-tuan masih duduk, ada yang baca Quran, ada yang berzikir dan yang seumpama. Masing-masing dengan aktiviti ibadah masing-masing. Tak adalah kau nak fikir, pergi pasar malam lah, kau jap pergi beli tamatu kepada. Tak salah. Tak berdosa. Tapi diisi dengan perkara ibadah. Itu umur kita diisi dengan perkara begitu tu nilainya tinggi, besar dan tidak kurang manusia yang Allah Ta'ala bila keinginannya, kecenderungannya dengan ibadah dah begitu hebat, Allah Ta'ala ambil dia dalam keadaan bagaimana kemuliaan ibadah dia. Ada yang Allah Ta'ala ambil masa baca Quran, Allah Ta'ala jemput masa dia sujud, Allah Ta'ala jemput masa dia iktikaf, macam-macam bentuk ibadah kan? Macam-macam bentuk ibadah. Dan itu yang mahal. Dalam hidup kita bukan duit, yang mahal yang tu. Bila umur kita diisi dengan perkara-perkara agama, tu tak ada manusia boleh bagi. Ada tak? Itu namanya taufik daripada Allah Ta'ala. Taufik ni mahal. Tak boleh kita nak beli dan bayar dengan duit walaupun dengan nilai seisi dunia. Tak boleh kita nak bayar Allah Ta'ala. Tak boleh nak bayar malaikat, tolong bagi taufik ke aku. Tak boleh. Allah pilih, nah aku bagi taufik, nah aku bagi hidayah, nah aku bagi rahmat, nah barakat. Allah Ta'ala bagi. Ini pilihan Allah Ta'ala. Begitu juga kita bukan kita nak ada bid'ah, tidak macam saya sebut tadi. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Apabila kita tahu sikit, kita belajar sikit, kita ta'alim, kita belajar sikit, bawa kepada nilai beramal. Sebab itu Nabi SAW menyebut kafa bil mar'i fiqhan idza 'abada Allah. Memadai seseorang itu dikatakan faham agama, tahu agama, mendalami agama apabila yang dia tahu bawa kepada beribadah pada Allah Ta'ala. Dia tahu bawa pada ta'abbud pada Allah Ta'ala, tahu bawa pada amal. Itu cukup dah kan? Bukanlah kita jadi alim kabir. Kalau boleh jadi macam tu baguslah. Ni kalau dalam keadaan sekarang yang kita nampak, payahlah sikit payah. Boleh kita boleh jadi orang saleh. Masing-masing ada hak jadi orang saleh. Tapi jadi alim ni, dia makan masa lah kan? Kalau dah umur 60 tahun, 70 tahun, baru nak cita-cita, baru nak start cita-cita jadi alim, payahlah kan? Susah. Dalam kuliah dah 15 minit dah lolap. Mana nak alim? Buka-buka kitab 10 minit dah terkosongguk. Nak alim macam mana? Jadi yalah, yang penting yang saleh. Dalam Quran banyak ulang-ulang saleh. Innal ladzina amanu amilus salihat. Mengamal saleh jadi orang saleh. Orang saleh ada tempat dalam syurga. Orang saleh ada tempat di sisi Allah Ta'ala. Jadilah kan? Kita tak jadi alim, tapi alim dari sudut banyak ilmu tidak. Tapi alim dari sudut orang yang mengamalkan ilmu yang dia faham, itu alim dah sebenarnya. Kan? Alim dari sudut makna dia. Kan? Boleh dah. Tak apa. Sikit-sikit lah. Yang penting Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia letakkan nilai yang mahal tadi tu, Allah tak cabut. Sebab tu kena sentiasa berdoa seperti mana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang merubah-rubah hati, yang membolak-balik hati, yang tunggang balikkan hati, sabitkan hatiku, tetapkan hatiku atas jalan agamamu. Ini kena doa selalu ni. Kan? Tak kisahlah kalau kita nak doa bahasa Melayu pun boleh. Kalau kita baru balik pada London, gagap-gagap, pelet-pelet cakap Melayu, doa cakap orang putih, boleh. Doa cakap India, boleh. Siapa bahasa Allah Ta'ala faham. Kok bahasa Arab tak boleh tak? Dia nak pulun kat bahasa Arab tu, tak faham pulun kat bawah standard. Mana belajar? Yang mana kita faham tu lagi bagus. Kecuali kalau doa itu daripada hadis, walaupun tak faham, bagus. Doa tu daripada ayat-ayat Al-Quran, tak faham, bagus. Tak masalah. Doa. Dalam keadaan suasana sekarang, kita kena banyak usaha. Sungguh-sungguh. Allah Ta'ala tunjuk banyak tanda dah. Akhir-akhir, kemudian ni, Allah Ta'ala bagi fitnah kepada manusia. Di antaranya fitnah harta benda. Macam sekarang. Barang naik, mungkin tuan-tuan tak ada apa lah. Simpanan 3 juta, tak ada masalah. Simpanan 10 juta. Okey, tak apa. Soalnya duduk rumah goyang kaki. Duit tak ada masalah. Tinggal ibadah lagi. Untung. Kan? Tapi hakikat orang lagi banyak duit, lagi poning kepala nak cari duit. Patut orang macam saya lagi poning cari duit ni. Duit tu nak tak cukup, tak cukup, tak kan?
Dah orang yang banyak duit lagi poning nak nambah banyak tu. Dah banyak dah, nak dia poning nak nambah lagi yang sedia banyak tu. Itu poning. Nabi SAW sebut dah. Nabi kata apa? Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan wala yamla'u fawj wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab. Nabi SAW menyebut, kalaulah sekiranya seorang anak Adam itu ada 2 lombah, sepenuh lombah, 2 lombah harta dia semua, nescaya dia nombor 3. Dia tak cukup 2 tu. Padahal selombah ada dah banyak dah. Dah 2 lombah lagi. Dia nak nombor 3. Dah ada 3 dia nak ompek. Dah ada ompek dia nak 5. Itu sifat orang yang ada harta tapi harta ni tak barakah. Macam mana nak dapat harta barakah? Ada beberapa cara. Harta ni nak barakah syukur. Macam mana tanda syukur? Macam mana tanda harta nak barakah syukur. Terima kasih dengan Allah Ta'ala baru cantik harta yang kita dapat. Dan macam mana cara nak syukur pada Allah Ta'ala? Sekaligus dengan barakah. Bila kita dapat, kita keluarkan balik. Itu cara dia. Itu tanda orang syukur. Kita dapat harta, kita keluarkan balik. Namanya zakat. Namanya sedekah. Zakat wajib. Sedekah tu sunat. Namanya hibah. Tu hadiah. Itu semua benda yang kita keluarkan balik. Allah bagi keluarkan. Allah bagi keluarkan. Bukan keluar semua. Sebahagian. Itu tanda orang syukur. Yang ada keluar. Yang ada keluar sikit. Keluar sikit. Ya Allah Ta'ala. Nampak orang susah bagi. Kalau katakan nak bagi, beli barang. Niat kan? Bantu orang Islam. Niat tolong orang. Niat beli. Katakan RM3. Memang RM3 pun harga dia. Tapi bola sana pun ada. Bola sana pun. Tapi kita pergi beli barang tu, kita niat bantu dia. Dapat pahala sedekah. Sedekah bukan sekadar yang kita faham bagi. Tak membuang perkara yang menghalangi jalan pun sedekah juga. Bahkan ada hadis kata tasbih pun sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Kita tidak akan miskin dalam hidup sebab kita sentiasa bersedekah. Sedekah akan mengandungkan lagi apa yang sedia ada dengan kita. Sedekah bukan sekadar mengeluarkan harta. Kalau ada lebihan kita keluar, kalau tak ada gayu kita lah. Sebab dalam hadis yang sahih, sahabat-sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Dia kata, "Ya Rasulullah, orang kaya banyaklah dia punya ganjaran pahala. Orang kaya banyaklah pahala dia." Pasal apa? Pasal ialah kami semayang, mereka semayang juga. Mereka poso, kami poso sama juga. Tapi dalam bab sedekah kami tak boleh. Mereka saja yang boleh sebab mereka ada harta untuk sedekah. Mereka ada harta untuk disumbangkan dalam agama, kami tak ada. Maka mereka tentu lebih daripada kami. Itu kata sahabat. Komplain. Sebab sedekah tu pada mereka faham keluar harta saja. Nabi SAW menyebut, tasbih tu sedekah. Likulli tasbihatin sadaqah wa likulli takbiratin sadaqah wa likulli tahmidatin sadaqah wa likulli tahlilatin sadaqah wa likulli amrin bima'rufin sadaqah wa likulli nahyin 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Banyak tu. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah. Setiap amar ma'ruf yang kita suruh buat benda baik itu sedekah. Setiap nahi mungkar kita togah orang daripada buat benda tak elok itu sedekah. Setiap kali kita bersama dengan pasangan kita sedekah. Kalau kita isteri dengan suami itu setiap kali bersama sedekah. Daripada banyak-banyak tu yang ujung dia dapat lain dia dapat. Iya, setiap kali tu sedekah. Kalau lagi banyak sedekah tapi jangan tu situ yang kita dapat kan. Bab sedekah tu banyak pi faham satu tu yang dapat. Balun orang hujan-hujan ni di dalam keadaan banyak cara macam mana kita nak sedekah bukan sekadar harta benda. Nak jadi kaya dia insya-Allah taala, apalagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghina an-nafs. Bukan yang dikatakan kaya itu banyak hartanya, tapi kaya yang sebenar, kaya jiwa, kaya diri. Dalam ni. Apa dia? Akhlak, kaya dengan ilmu, dengan amal. Itu perhiasan diri seorang mukmin. Bahkan dalam suatu hadis
turunnya ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah tentang mereka manusia yang tak mahu untuk membayar zakat. Daripada kalangan ada mengatakan Yahudi, ada katakan Nasrani. Jadi para sahabat kata, apakah telah turun ayat tentang emas dan perak yang sangat bernilai. Kalau tu yang hebat nilai, kami akan cari lungguk jadi kebaikan untuk orang Islam, lungguk untuk jadi dakwah yang terbaik untuk Islam. Nabi SAW kata, sesungguhnya bagi orang mukmin bukan emas dan perak itu yang paling mahal. Bukan emas dan perak yang paling bernilai. Bagi orang mukmin yang paling mahal ada 3 benda. Apa dia? Lisanun dzakir. Nombor 3, qalbun syakir. Nombor 3 dah, satu tu nombor 3. Ya poning sebab jam banyak. Lambat sampai jam tuan-tuan tu dah jadi satu tadi langkah nombor 3. Satu, lisanun dzakir. Nombor 2, qalbun syakir. Nombor 3, mu'min, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Yang pertama yang mahal bagi orang mukmin pada Nabi kata, lisan yang berzikir, lisan yang sentiasa menyebut nama Allah Taala. Mahal yang ini. Orang mukmin ini mahal. Ini yang terbaik. Lisan, lidah maksud dia. Sentiasa menyebut Allah Taala dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ta'arraf ila Allah fil raqa, ya, dalam keadaan senang ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam keadaan terkejut, terperanjat pun sentiasa yang terkeluar daripada mulut Allah, nama-nama Allah, zikir kepada Allah, mengingat Allah taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya ila akhir al-ayah. Sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, diri, duduk, baring, ingat dan nyebut nama Allah Ta'ala, ya. Lepas itu pula yang disebut dalam ayat Al-Quran secara umum, Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini sifat orang mukmin. Wahai orang-orang beriman, sebutlah Allah, ingatlah Allah banyak-banyak. Macam mana ingat Allah Ta'ala? Tak kisah macam mana pun. Macam mana nak nyebut, tak kisah sebut apa pun bentuk. Semuanya menghalau pada ingat Allah. Semua termasuk dalam makna ayat. Kan duduk saja, subhanallah, iya, alhamdulillah, iya, la ilaha illallah, iya, astaghfirullah, iya, macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun membawa kepada ingat Allah dengan lafaz salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam cara membawa kepada ingat Allah. Banyak-banyak kata Allah Taala. Kerana sifat orang mukmin yang mahal, yang cantik, yang tidak nilai dengan harta benda itu dengan lidah dia yang sentiasa menyebut dan ingat Allah. Ya. Macam mana cara? Buatlah ikut suka. Yang paling bagus dengan bimbingan para guru. Guru suruh zikir macam mana, yang terbaik macam mana, siap dengan dalil, siap dengan sandaran ni. Antara dia tuan-tuan tengok dalam kitab bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, banyak bimbingan macam mana untuk kita melaksanakan zikir-zikir aurat dan kau sunat dalam hidup. Di antaranya seingat saya disebut dalam tu hadis yang menganjurkan kita selalu menyebut dan membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Betul ya. Besok kita sambung Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Yang ni tak ada sambungannya. Riwayat tu sampai setakat begitu saja. La ilaha illallahul haqqul mubin kana amanan minal faqar. Dia akan aman daripada kefakiran, akan terjauh, akan terhindar daripada kefakiran. Buatlah zikir macam mana pun. Lisanun dzakir, itu yang termahal, yang terhebat. Nombor 2, qalbun syakir, hati yang sentiasa bersyukur dengan sentiasa kurniaan Allah Ta'ala. Bahkan kalau dapat sikit syukur, banyak alhamdulillah, lagi-lagilah. Hatta kalau tak dapat pun syukur juga. Diusaha, tak dapat hasil, tetap alhamdulillah. Ini mukmin yang sebenar. Dia peroleh, dia tidak peroleh, tetap lidahnya menyatakan alhamdulillah. Ini baru dikatakan qalbun syakir. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti Allah Ta'ala tambah. Yang ni dia nak cari. Allah tambah apa? Aku tak kisah kalau Allah tak tambah harta aku. Aku tak kisah kalau Allah tak tambah kemewahan aku. Tapi aku kisah dan aku harapkan Allah tambah iman aku, Allah tambah akhlak baik aku, mahmudah aku, Allah tambah keberkatan dalam hidup aku. Itu yang dicari. Ini mau masuk mukmin yang sentiasa mencari perkara-perkara mahal dalam hidup. Ini benda mahal. Orang tak nampak mahal ni. Memang mahal tu tak nampak. Berkat tak nampak macam mana? Kalau kita duduk majlis ilmu,
Kalau ada hadis kan? Ada hadis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Tak, Nabi SAW kata, berhimpunnya kita di rumah Allah Ta'ala, baca kitab Allah, mengambil pengajaran dan iktibar daripada perkara agama yang kita fahami, umpama yang kita duduk sekarang ni, termasuk daripada apa disebut dalam hadis. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam akan peroleh 4 perkara. Apa dia? Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Taala curahkan kerahmatan. Nombor 3, wa haffathumul malaikah, Allah jadikan malaikat melebarkan sayap mereka masing-masing. Dengan erti kata redha dengan orang yang berada dalam majlis ilmu, syukur, seronok dengan orang yang berada dalam majlis ilmu. Yang terakhir, wa dzakarahumullah fi man 'indah, Allah Taala akan menyebut-nyebut orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ini dengan bangga terhadap makhluk yang berada di langit, maknanya daripada kalangan para malaikat. Allah akan sebut, kalau tuan-tuan nama apa? Tuan-tuan nama Saleh bin Ismail. Haji-haji tak ada dah. Lepas boleh pergi haji pun dia tak sebut haji dah. Itu Saleh ya. Saleh bin Ismail. Adalah Haji Saleh bin Haji Ismail. Haji Saleh tu dialah pergi haji 23 kali. Ismail tu bapa ada pergi haji 28 kali. Haji tak boleh sebut. Kan? Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala haji 70 kali. Tak pernah sebut pangkal haji pun. 70 kali pergi haji. Yang terakhir haji dia yang terakhir, haji yang ke-70, dia kata, ya Allah, masa tu dia berada di Muzdalifah. Dia kata, ya Allah, aku ni setiap kali sampai di sini, pasti aku akan berdoa kepada kamu untuk aku boleh bertemu balik tompek ni di tahun hadapan. Masa dia boleh buat haji lagi tahun depan. Setiap kali dia buat haji, dia mesti doa pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita sunat doa. Setiap kali pergi umrah baik, pergi haji balik, minta Allah Ta'ala, ya Allah, jangan jadikan ziarahku ni ziarah yang terakhir. Sunat kita minta Allah Ta'ala supaya kita boleh pergi lagi. Tak kisahlah tahun bila. Kan? Tahun bila tak kisah. Sunat itu minta, ya Allah, jangan jadi ziarah ni ziarah yang terakhir. Itu menunjukkan bahasa kita bahasa berminat dengan ibadah, bahasa kita redha dengan ibadah, bahasa kita syukur dan seronok menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi bahasa itu dalam doa kita pada Allah Taala. Jangan jadikan ziarah ni ziarah terakhir. Lebih kurang tu juga pada Sufyan ibn Uyainah. Tahun yang terakhir dia berhaji, masa tu Muzdalifah tadi ni, minta doa pada Allah, ya Allah, setiap kali aku berada tempat apa, pasti aku minta pada kamu bahawa aku minta supaya tahun depan boleh datang lagi. Jangan jadi ni ziarah-ziarah terakhir. Jangan jadikan ni haji-haji terakhir. Tapi tahun ni aku malu nak minta kau, ya Allah Ta'ala. 70 kali dah minta, malu dah. Nampak? Malu dia. Kita balun minta apa-apa tak reti malu kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Minta duit, minta lopeh hutang, minta sehat, minta anak lu besok. Macam-macam benda kita minta dengan Allah Ta'ala. Tak apa, tak salah. Sebab makom kita tak sama dengan orang-orang macam ni. Terasa malu, ya Allah. Malu betul aku nak minta untuk kali yang ke-71 tahun depan. Oh, malu rasa dah 70 dah. 70 kali dah. Aku tahun ni aku tak nak minta lah. Tak ada minta. Balik-balik berapa bulan dia meninggal. Tu kan. Ni orang saleh. Kan. Apa cerita kita tadi ya? Malaikat. Tu cerita malaikat. Malaikat. Malaikat apa nama bukan? Allah Ta'ala menyebut-nyebut nama kita dengan bangga di sisi para malaikat. Bahkan ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala kata kepada Jibril, "Hei Jibril, aku bangga dengan fulan bin fulan, kau banggalah dengan fulan bin fulan." Maka Jibril alaihissalam pun bangga dengan fulan yang disebut nama dia, kata Saleh bin Ismail. Ya Jibril, aku bangga dengan Saleh bin Ismail, kau banggakanlah pada Saleh bin Ismail. Dia pun bangga, diperintahkan begitu. Maka Jibril alaihissalam pergi menghadap penduduk langit kesekalian semua sekali para malaikat. Hei para malaikat semua, sesungguhnya Allah bangga dengan Saleh bin Ismail. Aku pun bangga dengan Saleh bin Ismail. Maka kamu semua banggalah dengan nama Saleh bin Ismail. Semua bangga ya semua. Bangga bukan sekadar bangga, bangga dengan doa. Doa apa? Doa mengampunkan orang ni. Nampak tak? Dia sebut nama tu. Sebut nama. Itu masuk hadis. Kita tuan-tuan, contohlah, kalau kita Agung datang melawat Shah Alam di sesi berapa ni? Sesi 7.
7 semua kayu semua. Kan? Tak ada masakin lah. Duit banyak. Cuma beza 2 je. Kerakut dengan tak kerakut. Jadi apa nama? Agung datang tempat kita lah. Kan? Shah Alam section 7. Ada orang tanya tadi, Ustaz mana hari ni? Saya kat Shah Alam. Shah Alam kat mana? Section 7 kat lah. Saya pun tak tanya, saya main bantai tuan-tuan. Saya rupa betul section 7. Dia bukan wali dah. Main balon dia tu. Jadi apa nama? Raja datang tempat kita. Kemudian apa nama? Dalam pada dia round, ni raja yang soleh lah zaman dulu, raja soleh kan. Raja apa khalifah-khalifah yang suka dan minat kepada para ulama tu ramai. Round masjid-masjid untuk dia semayang bersama dengan rakyat dulu. Hari ni pun ada juga, tapi tak tahu kat mana. Jadi jalan. Okay? Jalan. Tiba-tiba dah sampai ke Shah Alam, disinggah dekat surau kita ni. Surau At-Taqwa. Contoh ni cerita contoh aja. Dia pun semayang duduk depan. Tapi kita pun terkejut. Raja masuk surau kita kan. Suruh dia jadi imam, dia tak nak. Kan? Kita lah jadi imam kan. Biasa raja tak jadi imam, jadi makmum ya. Jadi duduk belakang. Kita jadi imam ni kepada raja duduk belakang, bangga dah. Allahu Akbar. Lepas tu pula habis semayang, panjang cerita rekod pergi panjang. Jadi habis semayang rumun raja. Maka kita di antara orang sembang dengan raja, sembang. Tuanku, kau ada masuk rumah lah pergi rumah saya. Makan sikit. Tuanku pun nak pula. Contoh. Pergi. Suruh reba pergi rumah orang tua ni. Dia makan rumah dia. Pergi. Makan sedap pula. Tuanku minta bungkui. Jarang ni cerita rekaan saja. Rekaan saja. Tuanku minta bungkui sebab apa ni lauk sedap. Kau bungkui sikit dia nak balik. Bulan depan dia nak kau masak kat istana. Contohlah. Sedap pun nak lauk kau ni. Lauk apa? Semilang bakar. Gulai semilang bakar. Sedap. Tuanku tak nak makan. Biasa dia makan steak, chicken chop. Ni saya semilang bakar. Sedap lah pula kata dia. Bungkui. Balik. Besok tu kita tengok TV, buka TV. Kan? Live. Saya langsung upacara penganugerahan pingat sempurna keputeraan raja. Kita pun tak tahu dia hari keputeraan dia besok tu. Dia mengayau tu besok tu hari keputeraan ni. Kita pun tengok live. Sesi ucapan dia. Ucapan dia pun berucap. Ni rekaan ni, cerita rekaan saya sendiri. Boleh buat drama ni. Jadi kita pun tengok live. Dalam ucapan dia pun sebut semalam Beto merayau, bukan merayau, panggil apa? Merayau tu kita. Dia semalam Beto berjalan-jalan. Contohlah, jalan-jalan pergi ke Shah Alam, section 7 kalau tidak silap Beto. Kemudian ada satu orang tua, namanya Haji Saleh bin Haji Ismail, nama yang sama lah. Dan dia Beto telah berkenan untuk pergi rumah dia dan makan, dan lauknya sedap betul. Dan Beto berterima kasih sangatlah kepada Tuan Haji Saleh bin Haji Ismail kerana sudi menyambut Beto dan para. Habislah. Sikit dia ada cerita pasal kita, tak sampai seminit pun. Kita yang tengok TV ni apa perasaan kita? Kan? Tak payah ada tunggu lama. 2 saat, 3 saat. Orang kampung belah rumah kita telefon kita, orang kampung belah kita tampung kita, taman kita telefon kita. Semua telefon. Yang datang rumah. Tadi Dan tengok TV, sebut nama kau lah, betul kau? Betul. Kau tahu Dan siapa? Kan, masa tu kita jabur lah sikit. Jabur tu tak jabur? Apa nak sebut jabur? Banggalah action. Bahasa ni sebenarnya sebut jabur. Janganlah salah sebut, lain makna betul-betul sikit sebut. Betul-betul kita sebut tu. Tak betul-betul sebut dia tak elok. Tak elok makna. Action kita. Nama kita disebut dalam TV oleh raja. Raja sebut nama kita. Tak duduk diam kita. Malam-malam tu tak tidur. Tangan tu dahi tak dahi je nak tengok. Kan rasa bangga kita. Itu baru raja sebut. Macam mana kalau Allah sebut nama kita? Macam mana kalau malaikat sebut nama kita? Ketua malaikat sebut nama kita? Keseluruhan penduduk langit sebut nama kita? Patut tak kita bangga?
Dan kalau itu berlaku setiap kali kita berada dalam majlis ilmu. Hari ni majlis ilmu, semalam majlis ilmu, esok tuat semua tuat tu rekaan saya tu. Mana selepas tu sentiasa berada majlis ilmu. Setiap kali itulah disebut dan di diiklankan nama kita secara bangga-bangga. Sepatut yang tu jadi nilai. Itu yang kata mahal sebab kita tak nampak. Mahal. Yang tadi ni sebut dia gajah mahal, nak mahal. Buktinya orang telefon kita. Tapi kebanggaan kita habis dekat tu. Tak ada nilai apa. Tapi ni dia nilainya luar biasa. Nilainya pengampunan Allah. Nilainya rahmat Allah. Nilainya keberkatan daripada Allah. Sekali Allah sebut, semua benda mahal-mahal yang tidak kita akan peroleh daripada mana-mana manusia sehebat kaya mana pun kita tak akan dapat. Melainkan hanya daripada Allah. Sekali sebut, semua yang mahal tu turun kat kita. Rahmat bagi. Barakah bagi. Hidayah bagi. Taufik bagi. Semua Allah Ta'ala bagi. Sekali sebut. Kan? Disebut dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama kitab tu? Afdhalus salawat ala sayyidis sadat. Karangan al-Imam Yusuf ibn Ismail an-Nabahani rahimahullahu ta'ala menyebut, mencerita tentang salawat, kelebihan-kelebihannya yang berasal daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian didatangkan hadis tentang man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi wa asyra. Kan? Siapa yang selawat kat aku sekali, Allah Ta'ala akan selawat pada dia sebanyak 10 kali. Di antara pendapat ulama banyak. Tapi satu daripada pendapat ulama, maksud Allah Ta'ala selawat pada kita tu apa? Maksud Allah Ta'ala selawat kepada Nabi SAW itu dengan curahan kebaikan yang banyak. Mukjizat dengan kekhususiat dan sebagainya. Salawat Allah Ta'ala atas kita, macam mana maksudnya? Di antara pendapat ulama kata curahan rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka sebahagian daripada ulama di antaranya Ibn Attal Sekandari rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa kalau katakan dalam hadis kata 10 kali Allah Ta'ala balas atas satu salawat kita kepada Nabi SAW dengan makna 10 kali rahmat Allah Ta'ala. Maksud dia, jangan kata 10. Satu rahmat Allah Ta'ala hingga pada dalam kehidupan kita boleh menjamin kehidupan bahagia kita dunia akhirat. Satu saja. Apalagi kalau 10. Itu kelebihan daripada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhati dan amati, sekali lagi kita tengok dan kita nampak. Apa dia? Inilah di antara benda yang mahal dalam hidup kita. Bukan harta, bukan duit ringgit. Tapi kena cari juga. Ke mana pun harta kena cari. Duit kena cari. Kerana ada keperluan untuk kita cari. Kan? Nafkahnya, perbelanjaannya dan sebagainya. Kan? Macam mana keadaan hidup kita? Kalau kita tidak ada harta, boleh lagi hidup. Tapi macam mana keadaan seorang yang tidak ada iman? Sebab itu dia katakan, seseorang yang tidak ada ilmu, jahil sahaja, disebut dalam kitab Ta'lil Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, membawa syair tidak silap saya daripada Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala, menyebut orang yang jahil saja disebut mautun qabla al-maut. Dia dah mati sebelum mati. Dia dah mati sebelum mati. Mautun qabla al-maut. Dia mati sebelum mati. Dia dah anggap mati dah. Itu jahil. Bayangkan kalau tak ada iman. Jahil tak ada ilmu. Iman lagi dah. Lagi teruk, lagi hanyut. Sebab tu ni yang paling penting. Mahal, kan? Tak habis lagi hadis tu kan? Menjeluk tadi. Itu yang pertama, dengan lidah yang berzikir. Nombor 2, dengan hati yang sentiasa syukur. Dan nombor 3, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Seorang isteri yang mukminah yang sentiasa membantunya dalam urusan imannya, urusan agamanya. Mana? Zaujatun mu'minatun. Kalau bagi seorang suami, maka isterilah. Kalau bagi seorang isteri, maka suamilah. Jadi kenapa dia sebut isteri? Kerana biasanya yang bekerja-kerja itu adalah suami dalam urusan agama ni. Dan dibantu oleh isterinya, tak sebaliknya. Tapi ada juga berlaku begitu. Jadi satu keperluan yang sangat-sangat penting
Dalam urusan agama, ada bantu-membantu di antara pasangan. Mesti ada. Kalau sebelah ya, dia akan pincang. Sebelah. Tuan saya nak kongsi sikit cerita lah. Kan? Mudah-mudahan ada manfaat pada kita dan iktibar bagi kita. Satu orang lelaki-lelaki, pagi-pagi, saya nak pergi beli uti canai. Anak saya nak uti canai. Pagi-pagi. Jadi, ini saya bawa anak saya ni. Kau ingat dah bawa datang seorang, dengan kawan. Kawan pun tak boleh, dia pun berjalan. Dia pun sama raya juga. Jadi saya datang kan, rumah takut ngantuk kan. Telefon kawannya tak boleh. Kek seorang dah kek Perlis. Saya telefon seorang lagi kek Kelantan. Telefon seorang lagi dah kek Melaka. Telefon seorang lagi dah kek Johor, tak silap. Sudahlah semua berjalan sama yo kayo dia ajak dalam rumah dengan anak. Tu yang bising-bising tu anak saya tu. Jadi nak ngabarkan pagi-pagi anak nak uti canai. Pergilah, tunggu dia nebar-nebar uti canai tu. Ada satu orang sudut restoran tu, dia nampak saya pagi-pagi tu dalam pukul 7.30 pukul 8 macam tu lebih kurang. Dia bergamit saya. Ustaz, bagi. Ya. Saya pun tak berapa cam dia ni, tapi dia kona saya. Saya tak berapa kona dia, tak berapa cam. Sebab kita kadang berceramah, mengajar, kita tak apa nampak orang. Tapi orang setiap nengok kita. Kan? Tapi kadang-kadang orang terlelap, tak ada masalah apa. Kalau ustaz terlelap, nayo. Kan? Lepas tu kalau kita dalam kuliah-kuliah, orang yang belajar datang lambik tak ada apa. Ustaz datang lambik, riuh satu surau. Riuh satu masjid. Tak boleh dah ustaz ni, tak boleh dah ustaz ni. Kadang jam tak apa. Jadi dia pun panggil saya. Saya pun pergi dia lah. Ustaz, boleh tak saya nak tanya sikit, nak cerita sikit 5 minit dia kata. 5 minit. Boleh insya-Allah. Saya pun duduklah. Saya nak tanyalah ustaz. Apa nama baru ni dalam berapa hari sudah ni saya corai isteri saya. Dalam hati saya nak cerita pasal iddah. Apa pula jadi macam tu, saya kata. Duduklah relax dulu, saya kata lepas ni rujuklah balik. Tak ustaz, masalah sekarang 2-3 hari yang saya corai baru ni, yang dah kali ketiga. Saya kata saya dah mula runsing, dah risau. Pasal apa? Kau takut dia suruh kita jadi Cino buta? Mampu kita. Cino buta tu Cino buta. Dia dah nampak tua dah. Lagi parah dan risau saya suruh Cino buta lagi tampukang nanti. Jadi tapi dia apalah. Saya kata dalam hati saya, ini kalau cerita bukan 5 minit punya cerita ni. Ni mau lajak 3-4 jam ni, kan? Dia kata 5 minit ni tak apalah. Tunggulah. Masalah ni kali ketiga ustaz. Ni cerita panjang. Sejam lebih. Uti canai siap. Bukui letak guys sampai sojuk koreh. Tak apalah nak macam mana orang nak lepihkan dia punya masalah, kita ni lah. Dia kata sebelum ni dah corai dah sekali. Dogi ustaz. Saya suruh semayang tak nak, saya suruh pakai tudung tak nak, saya suruh tutup aurat tak nak. Dia pun cerita itu yang jadi panjang. Dia cerita zaman masa dia mula-mula tak kena Islam ni. Mana tak pegang agama lah. Dia duit banyak. Dia kata cerita dia lah. Duit banyak, kaya. Main golf saja, pergi ke Indonesia, pergi Australia, main golf. Habis main golf balik ni. Main golf ya. Tak apalah, tu tak ada masalah. Pergilah main golf mana-mana pun, ke planet mana pun tak apa. Cuma semayang jangan tinggal. Tu je lah. Dia tak kata. Dia kata tak. Pergilah mana-mana tak apa. Semayang tak ada apa, tak ada tahu. Dengan kemewahan lah. Dengan bini dia sekali. Tiba-tiba bila dia soda, ada kawan-kawan ajak dia asal dengan tabligh lah. Ni bagus lah tabligh, banyak ngajak orang kebaikan. Ngajak bahkan banyak dah orang-orang yang tak Islam jadi Islam, tak kona Islam jadi kona Islam. Ini di antara jasa sahabat-sahabat, saudara-saudara kita daripada jemaah tabligh. Cukup besar dia orang punya jasa.
terhadap pembangunan Islam untuk dakwah-dakwah ni. Jadi antara jamaah yang cukup kuat sebenarnya. Ya. Jadi kalau nak cari kekurangan orang banyak tuan kan, kekurangan orang banyak. Jangan cari kurang orang, cari kurang kita, ke orang ni tengok lebih dia. Boleh kita manfaatkan. Jadi dia kata bila dia join tu dia mula soda. Dia pun duduk masjid. Kadang-kadang ikut kawan keluar 3 hari. Dia rasa macam terbontuk hati dia, terbontuk jiwa dia. Kan, keluar 3 hari jinak-jinak sikit. Dia rasa seronok, dia kata. Seronok dengan agama. Dia pun pegang. Dia ajak bini sekali. Masalah bini tak mau. Ni kata borek sebelah tadi ni. Kan? Dia tak mahu kalau sebelah pihak dia nak kena dua-dua. Kalau sebelah dia bincang. Kan? Apalagi kalau yang sebelah ni memang asal sama-sama daripada jahiliah dia. Cuma tengah jalan nak soda. Jadi saya tahu dia pun macam saya dulu. Saya suruh dia semayang apa semua. Jawapan dia selalu pun yang sama. Awak dulu pun sama juga. Jahat. Baru ni lah pakai kopiah. Baru ni lah nak jadi baik. Baru ni nak pergi mana. Bahasa-bahasa tu selalu keluar bila dia ajak suruh semayang. Ya. Jadi sekali dia tak tahan. Saya begitu bagi ayat dia tak tahan. Dia kata tak apalah. Kalau kau nak kena corai yang kau. Corai. Diam. Tak ada apa. Dia pula yang pening. Bila corai-corai dia yang pening. Tak boleh dah tengok kau kelapa dah lain dah. Tengok kucing lalu lintih dah korang lain kan. Jadi rujuk balik. Benda tu jadi lagi. Jadi corai kali kedua. Dia panjang cerita tu, saya ringkasnya ni. Kau lagi kan tuan-tuan pun jadi macam uti canai saya. Dia susah juga. Tu saya cerita tu panjang mana cerita Jadi saya ringkas ni tu je. Kalau saya cerita panjang tu jadi macam uti canai. Jadi yang nombor 3 ni bila dah corai yang nombor 2 saya hati-hati ustaz supaya tak corai yang nombor 3. Saya tahu hukum kalau corai yang nombor 3 ni masalah. Sebab saya datang jumpa ustaz, saya nak tanya kok ada pendapat kata yang nombor 3 ni pun boleh rujuk. Mampu saya kata tak ada. Kan? Nak suruh je cari tu pandangan pendapat ulama kok ada. Dah corai nombor 3 pun boleh rujuk macam biasa. Tak perlu Cina buta. Kalau tak Cina buta pun Cina cemeh kau jadilah kan. Cina orang cemeh tu cemeh. Dia tak buta, dia sebelah je Cina. Tu cemeh nama. Ni boleh tengok lagi. Yang ni tak boleh. Tu cemeh. Kalau dua-dua di buta tu tak nampak. Kalau sebelah colik, sebelah tidak, tu cemeh. Ada pun ni rujuk biasa je. Kok ada lah hukum macam tu. Saya kata tak ada. Dia kata kali ketiga ni ustaz, yang jadi saya coraikan juga tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Dia kata apa? Dia katalah contoh timah, ni nama samaran. Timah, semayang timah. Kita tahu dua atas kati apa semua macam besok. Dia pun macam mana akak tak boleh dalam dah tak gerak-gerak semayang ni. Dia pun ambil telokong letak bini dia atas kati tu. Duk relax, tak tahu baca majalah ke apa tu. Ambil telokong letak. Ambil sejadah letak. Suruh semayang mulut tak gerak-gerak. Ambil benda tu sendiri. Dia ambil letak kat depan. Nah, timah semayang. Kau tak nak ambil, dia ambil kan. Tak sejadah. Bini dia ni ambil balik telokong dengan sejadah tu, ambil letak dalam tong sampah. Yang ni dia tak boleh tahan. Bila yang jadi yang ni dicorai tu. Yang ni dia tak boleh tahan. Dia kata bila tengok tu letak dalam tong sampah dia tak boleh tahan. Corai kali ketiga. 4 tuan-tuan. Ni payah. Lalu itu, dia start cerita yang tu, dia mula menangis. Saya kata, kalau nangis, tambah sejam lagi. Tadi tak nangis lagi cerita. Itu dah sejam dah. Kalau nangis, sejam lagi. Oi, kita lotih kan. Bukan kita tak simpati, tapi itulah. Ya. Itu sebahagian daripada cerita masyarakat kita. Itu kalau duduklah rumah tuan-tuan, rumah kita keliling salut omeh, bini macam tu, bahagia tak? Tenang taklah rumah. Setiap tiang rumah kita tu omeh. Bini perangai macam tu. Yang disebut baiti jannati, rumahku syurgaku, tak baiti nari, rumahku nerakaku. Waliyadzubillah kan. Tu. Sebaliknya begitu juga. Kalau isteri yang solehah, suami bubuh pernah gajang kat muka, bagi penampak.
Tu tak ada. Dan tu saya pernah tengok depan mata saya sendiri. Keganasan rumah tangga. Bini tu dia sepak terajang, dia tarik tangan bawa keluar. Tarik dia heret, bawa sampai keluar. Dia letak ke jalan, dia masuk. Depan mata saya. Jangan tanya saya, ustaz tak buat apa-apa kau jangan tanya. Jadi tu benda jadi. Habis. Jadi cuba kita fikir, kalau kekayaan sehebat mana pun sebenarnya tidak kaya kita. Yang paling mahal bila kita balik rumah, contohlah ni benda di antara, bukan secara mutlaknya tidak. Balik rumah, buka pintu, rumah dah buka pintu. Contohlah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bekerja di belah dapur, buka pintu. Capai tangan tu, capai beg kita. Bang. Letak. Mandi ko, nak apa ko? Bang, nak kopi ko, nak milu ko, nak teh ko, tanya. Siap bagi. Tu di antara lah. Tapi benda-benda macam tu biasa kita boleh jumpa dalam drama yo. Drama TV je biasa kita boleh jumpa. Dia biasa-biasa dalam hidup kita kurang sikit lah. Timah, beg milu beli tak? Bang, ke dapur tu tin belah nuah, cawan belah tu, air panis belah tu, kaki ada, tangan ada, jalan. Yang tu kalau ada tuan-tuan poning perlu kita kan. Dia siap tunjuk je. Bang, tu tin milu, tu air panis, tu apa? Abang, tangan tu, kaki tu. Poning perlu kita kalau macam tu. Kan? Nak somak kita. Balik rumah. Anak ada 5-6 orang. 3-4 orang, 2-3 orang, tak kisah berapa jumlah. Buka pintu, tengah hayu angguk-angguk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang tak hidup kita? Tenang. Itu yang mahal. Duit tak apa, dom tak apa, tapi itu yang menenangkan kita. Kita hidup nak apa? Tanyalah si kapi mana pun hidup semua nak tenang. Tuan-tuan percaya tak kenapa seseorang kapi duduk tepi jambatan nak terjun sungai, nak terjun laut, pasal apa? Pasal hidup dunia dia tak tenang. Bagi dia bila dia mati, dia tenang. Hakikatnya tak begitu. Sebab tu arah. Sebab dia tak beriman. Kalau kita beriman, bunuh diri bukan jalan macam mana kita menamatkan, mengakhirkan hidup kita. Tidak. Dia tak ada nilai tu. Tapi kenapa dia nak terjun? Sebab bagi dia bila mati, dia tenang. Sebab hidup serabut. Hidup serabut. Kalau kita tengok orang yang bunuh diri tu kadang-kadang bukan jalan-jalan orang dari sudut harta dengan RM2. Melene kata orang belah-belah ni 9. Melene ni million tak melene, belene ni billion Ramai orang kaya tapi memilih hidup untuk gantung diri, penghujung umur ni, bakar diri, terjun laut, terjun bangunan, macam-macam. Dia tak dapat benda mahal. Kita nak cari benda mahal ni. Benda mahal kita bukan payah-payah pun kadang-kadang nak mikir macam mana kita nak peroleh. Bukan susah pun. Ni macam tuan-tuan, duk berapa lama ni? Di antara maghrib dengan isyak. Tambah sikit lah sebab ustaz dalam baik sampai. Ini mahal. Tak berapa lama pun. Apa modal kita? Tambahan dalam keadaan saya mungkin, wallahualam lah, mungkin kali pertama saya pernah sabut dulu kan. Duduk di tempat yang seselesa begini. Kapet color lawa, lembut lembut, pijak-pijak tenggelam kaki. Aircon ada, siap dengan aircon, siap dengan kipas helikopter lagi. Semua pusing-pusing dengan kipas semua berjalan. Angin, sejuk, selesa. Apa yang tak selesa? Cuba kita sebut dalam ni. Semua selesa. Cuma mungkin tempat kawasan perempuan perlu diluaskan lagi lah, kau takut ramai kan. Tak ustaz. Taman ni memang ni ramai perempuan ni. Tak apa. Tak kisah. Tapi nak bagi tahu tempat-tempat ibadah kita, baik yang nama masjidnya, yang nama suraunya, boleh dikatakan hampir 100% itu selesa. Jadi mana ruang kita untuk beralasan tu kita tidak bersama dalam rumah-rumah Allah Ta'ala begini. Modal tak banyak tapi kita peroleh benda yang paling mahal dalam hidup. Paling mahal dalam hidup. Modalnya sikit. Orang nak cari duit, dia punya modal tuan-tuan. Duit berjuta, tenaga habis, masa habis, keluar golap, balik golap. Modal untuk diperoleh kekayaan duit. Sekarang separuh nyawa habis. Tapi tetap tak kadang-kadang tak dapat pun masih tidak ada kepuasan dan ketenangan. Orang kafir pun dah cari tenang. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita Allah Ta'ala bagi dah nilai yang paling mahal itu, kata iman. Cuma Nabi pesan thumma istaqim. Peliharalah iman tu. Istiqamahlah dengan iman tu.
Kalau mungkin kita tak mampu untuk berseorangan, dan memang begitulah sifat manusia, tak mampu untuk berseorangan, maka iman itu disuburkan dengan cara berjamaah. Duduk sama-sama orang ramai. Kalau kita buat pengajian, pengajian ramai-ramai. Solat ramai-ramai. Zikir ramai-ramai. Sebab kalau seorang-seorang, kita akan mudah ditarik ke arah benda-benda yang melalai dan melupakan kita daripada ingat Allah Ta'ala. Jamaah, apa nama alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi fawqal jamaah. Adalah sentiasa berjamaah kerana pertolongan Allah sentiasa berada dalam jamaah. Dalam satu riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil jamaah fa innal daklah kamu sentiasa berada dalam jamaah kerana serigala itu menerakam kambing yang terpisah daripada kumpulannya. Kambing yang terpisah daripada jamaahnya. Dia kalau terpisah, kena terakam. Begitulah kita. Dalam keadaan kita tak duduk bersama dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang sentiasa ingatkan kita pada Allah Ta'ala, kita akan mudah diterakam oleh syaitan dan iblis juga hawa nafsu kita. Sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut kun ma'a ahli ta'atillahi azza wa jal. Sebelum tu ada perkataan dia. Nabi SAW kata, sesungguhnya setiap manusia lahu muhib wa mubghid. Setiap manusia itu mesti ada orang yang suka dengan dia, dengan orang yang benci dengan dia. Kalau begitulah keadaannya kehidupan manusia, ada orang suka, ada orang benci, falyakun ma'a ahli ta'atillahi azza wa jal. Maka hendaklah kita sentiasa bersama dengan orang-orang yang ahli taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kalau dia benci kita, benci dia kerana Allah. Kalau dia suka kita, sukanya pun kita kepada kita kerana Allah. Mana kita hidup, orang kita semua suka orang kita. Sebaik mana pun kita, mesti ada orang benci dengan kita. Sejahat mana seseorang, mesti ada orang yang suka dengan dia. Cuma beza jumlah ramai ataupun sedikit. Mungkin orang yang suka dengan kita lebih sedikit daripada yang membenci. Mungkin orang yang suka dengan kita lebih ramai berbanding orang yang membenci. Tapi yang pasti, orang benci kok, orang suka kok, tu pasti ada. Maka kita ukutlah kebaikan. Orang benci kita pun, kita dalam kebaikan. Orang suka dengan kita, alhamdulillah, kerana kebaikan. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pesan begitu. Falyakun ma'a ahli ta'atillahi azza wa jal. Maka sentiasalah bersama dengan orang ahli taat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang saleh, para ulama dan sebagainya. Bagaimana pula kita nak menilai? Datang riwayat, bagi kita tanda-tanda untuk kita menyertai orang-orang begini. Apa tanda dia? Man dzakkarakumullahu ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa dzakkarakum bil akhirati amaluh. Ini tanda-tanda orang saleh yang kalau ada tanda tiga ni, duduklah sama-sama dengan dia. Pertama, apabila kamu melihat dia, teringat Allah. Apabila kamu berbicara dengan dia, bertambah ilmu kamu. Dan apabila kamu melihat amalnya, cenderung kamu mengingat akhirat. Man dzakkarakumullahu ru'yatuh, tengok dia, teringat Allah. Wa zada fi ilmikum mantiquh, berbicara dengan dia, bertambah ilmu. Dan akhir sekali, wa dzakkarakum bil akhirati amaluh, tengok dia beramal, cenderung kita pada ingat akhirat. Cenderung ingat macam manalah kita besok ni neraka ke syurga ke, macam mana kita ni di mahsyar, macam mana begitu dan begini. Ingat akhirat. Bila tengok dia beramal, tengok dia beramal tu, masya-Allah, hebat dia ni beramal. Tu orang macam ni selalu kita bersama dengan dia, insya-Allah banyak manfaat yang mahal-mahal yang kita akan peroleh. Dan itu kita tak akan dapat daripada orang-orang yang disebut sebagai ahlud dunya, orang-orang yang sentiasa ingat mencari keuntungan dunia semata-mata. Tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik itu sesungguhnya semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak elok, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada tuan-tuan dan puan. Insya-Allah lain masa ada kesempatan kita bersama lagi. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله